Selamat datang ke live Tiff kali ini dan belum terlambat lagi untuk Tiff mengucapkan selamat hari gawai dan selamat hari keamatan kepada peminat-peminat Isuzu D-Max terutamanya. Adakah kamu orang nampak saya punya baju tradisional ni? Dan Tiff sekarang bersanggul, dia ada sanggul palsu dekat sini dan saya mengenakan sanggul palsu dan ada makeup sikit lah, mengenakan sanggul palsu sikit dan banyak yang klip-klip ni dan dia tidaklah nampak seori manapun sebab rambut warna perang kan, sanggul warna hitam. Jadi saya menggunakan pakaian tradisional orang Kayan iaitu orang Ulu. Selamat hari gawai dan selamat hari keamatan. Okay, kita teruskan kita punya topik pada malam ini iaitu tentang orang yang bersawit ni boleh ke tidak dia apply kereta terutama Isuzu sebab mereka bersawit ni mereka memerlukan kereta 4x4 kan. Jadi Tiff terus kepada poin dia. Untuk di Sabah dia lain lagi ya, yang ni khususnya di Sarawak sebab saya fokus on yang di Sarawak dulu, macam mana yang di Sarawak ni, di mana kamu orang boleh macam mana apply yang di Sarawak ni, orang yang bersawit. Okey, salah satu ciri-ciri yang diperlukan oleh pihak bank bila kamu orang bersawit di Sarawak, di Sabah saya akan terangkan lepas ni. Di Sarawak adalah kamu pihak bank memerlukan 6 bulan statement sawit. Statement sawit tu boleh didapati dekat rem-rem sawit yang kamu orang jual sawit tu. Okey, dekat mana bank yang menerima sawit ni adalah dua bank. Setakat ni dua bank saja yang menerima sawit cash. Yang ni yang di Sarawak. Dua bank saja yang menerima sawit cash iaitu Maybank dengan Public Bank. Okey. Yang apa lagi syarat orang yang bersawit ni? Bolehkah, soalan-soalan yang kamu orang selalu tanya, bolehkah orang bersawit ni full loan? Boleh ke dia full loan? Okey, full loan ni sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Dia depend dengan kamu orang punya sawit tu berapa, sebulan tu berapa. Contoh kalau sawit kamu orang tu sebulan kan, contoh dia cara kamu menjawab kepada pihak bank. Contoh kalau kamu orang jawab, saya ada banyak pekerja. Jadi macam mana bank mengira, mestilah dia akan ambil, okey, macam kamu cakap pergi bank, cara kamu interview dengan bank, kamu cakap kamu ada 5 orang pekerja yang tolong kamu buat sawit. Jadi 5 orang tu takkan makan gaji buta kan, takkan makan gaji angin. Jadi 5 orang ni, satu orang kita estimate lah dia makan gaji 1,200 hingga 1,500. Nah, jadi kamu orang bayangkan 1,200 lah, estimate seorang makan gaji 1,200. Darab dengan, saya estimate sajalah ya, darab dengan 5 orang. Sudah 6,000 kos untuk kamu orang, untuk kamu sebagai pesawit, peladang sawit, untuk memberi gaji kepada 5 orang ni tadi. Jadi dia akan potong lagi dekat situ. Lepas tu dia akan tanya soalan, berapa kos baja kamu orang. Dia akan tanya, ini soalan-soalan yang bank akan tanya. Kos baja kamu orang, kos pekerja kamu orang, kos pengangkutan kamu pergi ke rem tersebut. Dia akan kira semua tu. Jadi kamu orang kena tahulah berapa bajet kamu orang setiap kali kamu orang saya tak tahulah dalam bahasa Melayu macam mana, tapi kalau dalam bahasa saya dekat sini lah, dekat Sarawak ni macam, kalau kami orang cakap kan, kami orang cakap menumbuk lah. Saya rasa lah itu dalam bahasa Iban. Tapi kalau dalam bahasa Melayu saya tak tahu macam mana mau cakap yang apa tu, yang apa tu, yang cucuk-cucuk sawit tu. Jadi saya tak tahu kalau dalam bahasa Melayu apa, tapi kalau kami dalam bahasa Iban kami cakap yang menumbuk tu. Okey. Jadi dia akan setiap kali kamu berapa tan satu trip, jadi dia akan potong daripada kamu orang punya baja. Saya tahu orang-orang yang berniaga sawit takkanlah tiap hari membaja kan, dia ada musim-musim dia. Jadi itu diambil kira. Okey. Yang kedua pula adalah semestinya IC dengan driving license lah. IC dengan driving license sangat-sangat wajib untuk seseorang memohon kereta ini, memang sedia maklum. Tapi berita baik untuk kamu orang, Maybank sekarang ni dia tidak perlu license untuk, asalkan ada, dia case by case, case by case. Contoh kalau pemohon ni tidak ada license, tapi mungkin bapa dia ada license, anak ada license, bini ada license, jadi dia penama ni tidak perlukan license untuk memohon, license kereta untuk memohon. Jadi
dia boleh try untuk loan. Itu case to case basis lah. Yang kedua adalah bila dia tidak memerlukan driving license, apabila down payment kamu tu 30% lebih daripada 30%. Yang ketiga adalah apalah gunanya kamu ada statement sawit tapi tidak ada lesen sawit. Itu namanya menipu kamu orang menjual. Adakah kamu orang menjual sawit orang lain atau kamu orang mencuri sawit orang lain sebab kamu tidak ada lesen sawit. Jadi lesen sawit MPOB lah, MPOB, lesen sawit sangat-sangat penting. Dan kalau kamu orang mengaku dekat bank yang kamu orang menjual sampai bertantan, tetapi lesen sawit kamu tu hektar dia tidak menunjukkan bahawa kamu orang tu boleh menjual sebanyak tu kepada rem sawit. Itu pun dinamakan menipu guys. Jadi kena seimbang. Contoh kalau sawit kamu begini hektar dia dekat MPOB tapi kamu menjual lebih daripada hektar kamu orang tu, sangat-sangat tidak logik. Tapi ada juga case yang di mana dia menjadi transporter kepada jiran kah, kepada orang yang dekat rumah panjang, dia menjadi salah seorang transporter. Tapi itu pun bank boleh tahu yang kamu orang seorang transporter saja kalau dia melihat kamu orang punya lesen sawit itu tidak menepati kamu orang punya bukan statement sawit kamu tu tidak menepati kamu orang punya lesen sawit. Jadi bila mau menipu ni kena logik sikit lah. Saya cakap macam tu. Sebab tu jarang saya mau, kalau saya tengok lesen sawit dia dengan statement dia, tiba-tiba statement sawit dia banyak, tapi hektar tu tidak menepati statement sawit, ada something wrong. Saya akan tanya adakah dia seorang transporter ke tidak. Okey, siap. Yang keempat pula, siap-siap dengan kamu orang punya gambar semasa kamu orang ambil sawit tersebut, semasa drive pergi rem tersebut. Jadi ambil gambar dulu. Ini dinamakan field work. Field work. Bank sangat suka kalau kamu orang ambil gambar ni, di mana dia boleh memberikan kepada pihak atasan dia, officer tu, bahawa kamu orang ni betul-betul bersawit. Betul-betul bersawit yang dia tolong dia field work lah. Field work di mana buktilah bahawa kamu orang ni betul-betul bersawit tadi. Berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah deposit. Deposit pesawit ni selalunya dia ada cash. Dia ada cash di tangan tu. Jadi bila dia ada cash di tangan, dia ada reserve cash. Kebanyakan lah, saya beritahu kamu orang, kebanyakan yang memiliki sawit memang ada deposit. Dalam 10 orang yang apply dengan TIF yang ada sawit, saya rasa 10 ni semua ada deposit. Semua 10,000 ke atas lah dia punya deposit ni. Ini saya punya pengalaman lah, orang yang bersawit ni sangat-sangat bersedia dari segi cash ni. Dia punya hard cash tu dia memang sangat-sangat bersedia. Itu yang saya puji lah orang-orang yang bersawit ni, di mana mereka tidak ada masalah dalam mengeluarkan deposit yang besar. Itu bersawit lah. Dan rata-rata mereka memang seperti yang saya cakap, memang 10,000 ke atas lah dia punya deposit tu. Bagaimana pula dan untuk di Sarawak, kamu orang boleh apply cash. Walaupun sawit ni cash, memang bank okey dengan cash di Sarawak sahaja. Kalau kamu orang Sabah kahwin dengan orang Sarawak dan menetap di Sarawak, dan kalau kamu orang mau apply sawit, apply menggunakan slip sawit dan cash, boleh. Tetapi orang yang di Sabah, bank lebih prefer kamu orang ada masukkan ke dalam bank lah, ada bank segment lah maksud saya. Jadi itu adalah rules di Sabah. Saya tidak, yang lain tu masih sama, yang seperti yang saya elaborate untuk Sarawak punya. Dan hari pun sudah malam, memang malam, dan saya tidak mau berpanjangan dalam mengulas tentang sawit ni. Saya harap apa yang Tiff cerita tadi tentang sawit, tentang kamu orang yang bersawit mau apply Isuzu D-Max, memberi manfaat kepada kamu orang, supaya kamu orang sediakan dokumen-dokumen yang Tiff cakap tadi tu, dan jangan lupa apply dengan Tiff untuk dapatkan Isuzu terbaru, iaitu third generation. Dan sebelum Tiff mengakhiri live Tiff pada malam ni, jangan lupa share di dalam profile FB kamu orang masing-masing, kerana daripada anda menge-share live Tiff ni, mungkin ada rakan-rakan anda ataupun family anda mendapat manfaat dari live ni dan mendapatkan Isuzu D-Max third generation buat pahala free.
dapat pahala free, buat pahala free pula kan. Jadi kalau tiada soalan, tidak terlambat juga untuk Tiff mengucapkan selamat hari Gawai dan selamat hari Kaamatan kepada orang-orang yang di Sarawak dan orang-orang yang di Sabah. Oke, Gayu Guru Gerai namanya. Bye.